berita menggemparkan. Ini sah. Ketua Menteri Melaka. Ketua Menteri tolak surat peletakan jawatan Exco Dr. Akmal Saleh. Lah, ini drama kah apa ni? Ini hanya drama kah? Drama apa ini? CEO, CEO tersembunyi. CEO rahsia kah apa ni? Kejap itu, kejap ini. Ini macam naik jongkang-jongkit. Macam main tarik tali. Kejap itu, kejap ini. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menolak surat peletakan jawatan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Merlimau, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau Exco. Kenapa tolak? Kalau orang memang sudah mau letak jawatan, saya fikir itu bagus. Terima sajalah. Sebab selepas ini dia memang dah tak ada hati nak kerja lah. Kalau memang dia sudah letak jawatan, maksudnya dia tidak mau sudah. Dia tidak mau. Jadi kalau dipujuk-pujuk, entah dia hanya buat kerja untuk dia, bukan lagi untuk bos. Nanti apa itu ada ketidaksamaan chemistry susah juga kan. Tapi itu pendapatlah. Tapi kalau memang tidak boleh untuk dia letak jawatan, apa boleh buatlah kan. Beliau berkata, keputusan itu dibuat bagi memastikan kesinambungan pentadbiran kerajaan negeri terus berjalan dengan lancar. Dr. Akmal, saya nak beritahu dia telah mengemukakan surat sejurus selepas dia buat pengumuman. Tapi saya membuat keputusan menolak peletakan jawatan tersebut supaya dia dapat meneruskan tugas sebagai Exco Kerajaan Negeri. Jadi hak untuk menerima dan menolak ialah hak Ketua Menteri. Katanya ketika diminta mengulas mengenai status Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Melaka itu. Okey, so sudah menjadi jongkang-jongket tarik tali ini. Terdahulu Adun Tanjung Bidara itu ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan di Empangan Jus. Media pada Januari lalu melaporkan Muhammad Akmal yang juga Ketua Pemuda UMNO mengumumkan peletakan jawatan sebagai Exco Kerajaan Negeri ketika Perhimpunan Agung Pemuda UMNO. Patutlah senyap terus. Saya sebenarnya tunggu betulkah sudah dia letak jawatan ke apa, sebab terus senyap. Kemudian saya berfikir juga adakah ini hanya satu lagi drama politik. Sengaja untuk mau tunjuk bahawa dia betul-betul berani, tapi sebenarnya tidak juga letak jawatan bukan kerana dia tidak berani, tapi kerana dia diperlukan. Akhirnya dia pun berlembut hati dan tidak juga mau letak jawatan betul-betul. Itu semualah yang terfikir di kepala kan. Tapi sekarang sudah disahkanlah bahawa beliau telah ditolak peletakan jawatan dia oleh Ketua Menteri Melaka sendiri. Jadi maksudnya sampai sekarang Akmal Saleh apa masih lagi Exco kerajaan kah? Kalau gitu maksudnya selepas ini apa saja lakonan politik daripada apapun parti, daripada sesiapa pun susahlah mau percaya lagi. Sebab bukan semua yang sudah dibuat itu betul-betul terjadi. Mungkin ada orang mau tanya ini, ada orang tanya ini, sebab orang pun heran nih, betulkah sudah letak jawatan, betulkah, atau ini hanya drama politik satu lagi. Apa-apa pun, tahniahlah diucapkan kerana ada usaha sebegini untuk memastikan kelangsungan, kesinambungan, kelancaran pentadbiran. Politik tetap politik. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transfer Factor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan.
For Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okey? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Salam sejahtera. Kemenangan besar untuk PKR. Bon PKR, Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Zuraida untuk semakan semula. Habislah kali ini. Sekarang memang kena karma lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada 11 Disember tahun 2024, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan telah mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi bahawa Zuraida Kamaluddin telah melanggar bon itu, namun mengurangkan jumlah bayaran daripada 10 juta kepada hanya 100 juta. Tapi Mahkamah Persekutuan pada hari ini menolak permohonan bekas Naib Presiden PKR Zuraida Kamaluddin untuk menyemak semula perintah membenarkan parti itu merayu keputusan Mahkamah Rayuan yang mengurangkan bayaran daripada 10 juta ringgit kepada 100 ribu dalam kes pelanggaran bon parti. Panel 3 hakim yang telah dipengerusikan sendiri oleh Datuk Rosaria Bujang secara sebulat suara memutuskan bahawa Mahkamah Tertinggi hanya akan membenarkan semakan sekiranya keadaan khas dan luar biasa serta bagi mengelak ketidakadilan. Beliau berkata keputusan panel terdahulu itu meminda draft soalan hanya bagi membantu Mahkamah Persekutuan menentukan isu berbangkit sebelum mendengar merit rayuan itu. Jadi mereka berkata, kami berpandangan pindaan itu bertujuan untuk mendapatkan penyelesaian terhadap rayuan sebenar bagi kes akan datang berdasarkan matriks pada fakta ini. Oleh itu kami menolak permohonan semakan dengan kos sebanyak RM50,000. Kata beliau yang bersidang bersama-sama Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dan Datuk Colin Lawrence Sequora. Kes itu ditetapkan untuk pengurusan esok bagi menentukan tarikh pendengaran rayuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada 23 Jun tahun 2023, Mahkamah Tinggi telah membuat keputusan memihak kepada PKR dan dengan itu mengarahkan Zuraida Kamaluddin yang juga adalah bekas ahli Parlimen Ampang untuk membayar 10 juta ringgit Malaysia selaras dengan syarat bon selepas Datuk Akhtar Tahir memutuskan bon itu ialah kontrak yang sah serta mengikat. Walaupun begitu, pada 11 Disember tahun 2024, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan diketuai oleh Datuk Si Mi Chun mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi bahawa Zuraida telah melanggar bon itu, namun selepas itu mengurangkan jumlah bayaran daripada hanya 10 juta ringgit kepada hanya 100 juta ringgit Malaysia. Samaan itu difailkan pada tahun 2020 oleh Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail atas dakwaan Zuraida telah melanggar syarat bon
yang beliau telah tandatangani sebelum bertanding dalam pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi berpada-pada bila buat keputusan. Jangan tamak dengan kuasa, jangan fikir senang boleh lepas, sebab segala-galanya ada konsekuens. Ini nasib baiklah, bukan 10 juta ringgit, ini dah dapat dikurangkan kepada 100 juta. Tapi selepas ini, siapa lagi yang mau percaya kepada Zuraida Kamarudin? PKR dah tak percaya dengan dia. Tak tahulah yang lain. Okey, kita jumpa lagi. Tinggalkan komen. Bye-bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya Anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, Anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan Anda, untuk Anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Kedua, buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada Anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya Anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi Anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright.